dengar suara? Clear, cikgu. Okey, alhamdulillah. Okey, bagus-bagus. Kita start. Okey, semangat. Okey. Okay, hari ni kita nak tengok isotop. Okay. So, these are the three things that we want to answer today. First one is kita nak cari apakah gerangan, siapakah gerangan isotop ni. Dan macam mana kita nak cari atau kita nak kira jisim atom relatif untuk isotop. Dan last kali kita akan lihat kepentingan isotop. Habis subtopik ni, maka habislah bab 2. Okay. So, tapi tak apa, kalau tak faham apa konten pada hari ni, nanti lepas tahun baru Cina saya akan ulang kembali. No worries. Okay. No pressure. Okay, so kita nak tengok isotop. So, take a look at this diagram. Cuba tengok diagram ni. Dekat sini saya ada 3 atom. Simbol dia sama lah. 3 pun hidrogen. Tapi cuba kamu tengok. Apa yang sama antara 3 atom unsur hidrogen ni? Apa yang tak sama? Cuba tengok. Okay. Saya ada 3 hidrogen kat sini. Tapi pasal apa? Ada 3. Apa yang sama? Apa yang tak sama? Cuba Abang Mai, pasal apa? Apa yang sama, apa yang tak sama? Okay, bandingkan dekat nombor A dengan nombor Z tu ya. Bagus. You have a very good idea. You have a very good observation. Okay, macam mana dengan Taufik? What is your idea? Taufik dah mula nak tulis. Adam Saufi, Damien? Tulis. Okay. Okay, so good. Okay, everyone, based on your answers, I can see that kamu masih ingat dan boleh kenal pasti nombor nukleon dengan nombor proton. Okay, ya, ketiga-tiganya mempunyai nombor proton yang sama, tetapi nombor nukleon dia tak sama. Okay. Okay, apa yang nak cakap tadi? Jadi, unsur-unsur yang mempunyai nombor proton sama tapi nombor nukleon yang tak sama ialah isotop. Okey, kalau nombor proton sama tapi nombor nukleon tak sama macam yang kamu sebut kat sini kan. Ini adalah tiga ni adalah tiga unsur ni adalah isotop. Very good. Good observation. Okay, let's try another one. Take a look at this one. Okay, take a look at this one. Cuba tengok untuk silikon pula. Okay, cuba kamu bandingkan dari segi bilangan proton, bilangan elektron dan bilangan neutron. Cuba bandingkan apa yang kita boleh observe pada bilangan proton, bilangan elektron dan bilangan neutron. Bagus. Umar sudah mula mengorak langkah dia. Muklis pun sama. Okey, bagus. Muklis pun dah ada jawapan. Okey, ni Umaiza. Okey, good. Aira, okey, dia perasan. Okey ya. Kejap saya show responses. Okey, Aira dia ada idea kat situ. Dia labelkan yang warna merah ni. Mana Aira punya jawapan, Satno? Okey. Okey. Dia label warna purple dengan warna merah. Bagus. Okey, ni yang tadi ya, Aira punya jawapan ni. Dia terus label dengan warna merah dengan warna biru. Bagus Aira. Okey. Yang atas ni berlain, kat bawah ni sama. Okey, mari kita tengok jawapan lain. Okey. Bagus ni idea Damien ni. Dia terus deduce terus. Dia terus kira +1 +1 +1 ya.
Okey. Bagus Damien. Okey. Cuma +1 tu untuk apa Damien? Untuk bilangan proton ke, bilangan elektron ke, bilangan neutron Damien? I can see your idea there. Okay, this one is from Melissa. Okay, Melissa, bilangan elektron sama, bilangan proton pun sama, betul. Bilangan neutron dia lain. Okay, bagus Melissa. Mari kita tengok idea orang lain. Dia ada arrow pula. Mari kita tengok. Ni jawapan siapa ya? Nurin Jazlina. Okay, okay bagus. Kamu labelkan dulu. Okey, so yang merah berbeza itu untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan bilangan proton ke, bilangan elektron ke, bilangan neutron Nurin Jazlina. Tambahkan label kat situ. Okey. Yang hitam tu untuk represent siapa? Kamu label kat situ nukleon sama kan? Tapi cuba cek balik, kita buat perwakilan piawai hari tu, nombor atas patutnya mewakili apa, nombor bawah patutnya mewakili apa. Kan? Nurin cek balik ya. Sebab okey, Nurin tolong cek saya punya feedback ya. Okey anak-anak, okey saya dah tengok. Okey, bagus kamu guna pelambangan arrow dan sebagainya ni. Julia pun sama, bagus. Okey. Kaiser pun bagus. Okey. Okey, siapa? Semua orang dah respon. Alhamdulillah, bagus. Okey, mari kita tengok. Bilangan proton sama. Okey. Bila bilangan proton sama, sebab ketiga-tiga ni adalah atom. Atom kan neutral kan. Jadi bilangan elektron pun sama. Betul lah semua. Kamu memang tulis bilangan elektron sama lah. Hebat. Okey, bagus. Okey, kamu tandakan right pada kamu punya statement ya. Tandakan right pada kamu punya statement. Kamu nak right guna warna kuning boleh. Okey, merah boleh. Okey, bilangan proton sama, bilangan elektron sama. Okey, lepas tu kesemuanya tulis nombor nukleon berbeza kan. Nombor nukleon yang atas. Pandai, bagus. Nombor nukleon berbeza kerana bilangan neutronnya berbeza. Okey, bagi right, bagi bintang. Ada 3 jawapan kat situ. Proton sama, elektron sama, neutron berbeza. Ada 3-3 tu mu bagi 1 bintang untuk dirimu. Okey, berikan 1 bintang sebagai penghargaan untuk diri kita sendiri. Okey, bagus. Okey, saya nak bagi 1 soalan tambahan. Ya. Pada ketiga unsur atom silikon tu, boleh tak kamu labelkan dekat situ berapakah bilangan neutron untuk setiap satu? Cuba kamu kira berapa bilangan neutron untuk setiap satu. Okey, tambahkan pada jawapan kamu sekarang. Cuba kira berapa bilangan neutron. Sebab kita semua tahu bilangan neutron dia tak sama kan? Cuba kira berapa. Dari kiri berapa? Silikon 28 berapa? Silikon 29 berapa? Silikon 30 berapa bilangan neutron dia? Cuba hampa kira. Okey, kira dan tulis noh. Tulis dekat slide itu. Okey. Ini okey. Okey, jawapan Muhammad Haziq Mikhail. Okey, saya suka jalan kerja yang Muhammad Haziq Mikhail tuliskan. Dia kira siap-siap. 28 tolak 14, 29 tolak 14, 30 tolak 14. Bagus, hebat jawapan ni. Okey, mari kita tengok jawapan lain. Ada tak mereka kira gini? Kira nombor neutron ya, cuba. Okey, Alif pula dia terus tulis berapa. Betul juga. Betul tu Alif. 14, 15 dan 16. Hebat Alif. Okey, mari kita tengok jawapan hebat lagi. Dia kira dah ke belum?
Kira dah. Okay. So daripada jawapan teman-teman kita ni, kita dapat melihat ada. Terima kasih. This is the best. Okay. Mana lagi? Anak-anak boleh faham tak macam kamu ada soalan ke? Kamu boleh faham ke nak macam mana kawan-kawan kita ni dapat neutron? Bilangan neutron? Okay, ada. Kena tolak. Tolak nombor proton. Sebab kita tahu nombor nukleon ialah nombor proton tambah bilangan neutron. Jadi kalau kita nak tahu bilangan neutron, kita tolaklah nombor nukleon 28 tolak dengan bilangan proton 14. So 28 tolak 14, 29 tolak 14, 30 tolak 14. Oh, sorry. Dia tak nak jawab. Okay, kira. Okay, teruskan. Tak apa, saya tunggu. Saya bagi lagi 1 minit, okey? Saya punya macam ni, cikgu. Ya? Saya punya macam ni. Oh, Hairul Hakimi ya? Sebentar ya. Sama-sama. Terima kasih. Okey, sebentar. Saya kena sort by student. Baru dia ikut nama. Amirul Hakimi ke Hairul Hakimi? Amirul Hakimi. Okey. 14, 15, 16. Okey, good. Betul? 14, 15, 16. Betul, bagus. Amni pun betul, bagus. Anis kena update dekat kamu punya slide ya. 14, 15, 16. Okay, alright. Aira Kristina, saya faham. Kamu dah tulis 14, 15, 16. Okay, very good. Okay, it's already 12:40. Now, let's go to the next slide. Okay, sekarang ni kamu dah faham. Kita dah sama-sama lihat berserta dengan contoh bahawa atom-atom bagi unsur yang sama. Sebagai contoh yang kita bincang tadi, hidrogen, lepas tu kita try buat silikon, semuanya bilangan proton sama tetapi bilangan neutron yang berbeza. Saya berikan lagi satu contoh. Klorin pun ada isotop dia. Dia ada isotop klorin 35 dan klorin 37. Nampak kan kat situ? Klorin 35 sebab nombor nukleon dia 35. Klorin 37 sebab nombor nukleon dia 37. Nombor proton atau bilangan proton dia sama 17 dan 17 tapi bilangan neutron dia berbeza 18 dan 20. Okey. Itu cerita dia. Mari kita cuba apply dalam konteks soalan yang berbeza pula. Okey. Mari kita tengok dalam konteks yang berbeza pula. Sebentar. Okey. Kita ada jadual 2.6 kat sini. Kita ada unsur W, X, Y dengan Z. Tadi kita dah faham bahawa isotop mempunyai bilangan proton yang sama tapi bilangan neutron yang berbeza. Cuba tengok antara W, X, Y, Z ni hok mana se isotop. Okey, hok mana se yang isotop? Alif Amsyah, Melissa, Anis, Haris, Damian, what do you think? Mana satu pasangan isotop? Okey, cuba kita tengok mana satu pasangan isotop ya.
Dia boleh fikir tu, boleh cari hok mana bilangan proton sama, nombor nukleon dia atau bilangan neutron dia berbeza. Okay? I think you can figure it out. Sebelum ni kamu dah jawab soalan dengan baik sekali. Okay, kena korek sikit kefahaman tu, apply balik. Okay? Okay, ya. So soalan ni biasanya 2 markah lah. 1 markah kita nyatakan siapakah pasangan dia. Soalan markah kedua datang daripada kita punya explanation. Okay. Okay, mari kita tengok. Okay, mari kita tengok ya. Ingat, unsur atom yang isotop mempunyai bilangan proton yang sama. Tengok ni dia minta kek. Nak minta kek. Oh, okey, nak hantar kat kek. Nak hantar saya kek. Boleh. Boleh nak hantar kek. Saya ada kat sekolah. Okay. Guten Tag for you, to you too. Okay, sambil Guten Tag tu habak mai lah pasal apa W dengan X tu adalah isotop. Habak mai, no? Betul tu Taufik. Sila jawab dengan serius. Belum cukup 2 markah ni. Nanti dah cukup 2 markah baru kita bincang nak hantar kek ke apa semua kan. Betul tu Taufik. Terima kasih kerana mengingatkan kawan-kawan. Okay. Okay. So, saya setuju jawapan semua orang yang menyatakan W dan X, W dengan X, W dengan X, W dengan X, W dengan X adalah isotop. Okay, orang-orang yang jawab W dengan X ni isotop, bolehkah kamu terangkan kenapa kamu pilih W dengan X? Kenapa kamu pilih W dengan X? Apa yang sama? Okay. Bagus. Kerana bilangan protonnya sama. Okay, bagus. Kerana bilangan protonnya sama, tapi nombor nukleon atau bilangan neutronnya berbeza. Bagus. Okay. Okay, jawapan dia ialah W dan X. Sila upgrade. Untuk mereka yang pilih jawapan lain, sila semak semula. Okay, jawapan dia ialah W, atom W dengan atom X. Sebab kalau kita tengok jadual, nombor proton W 6, nombor proton X pun 6. Ciri satu. Ciri yang kedua, kita dapati atom W nombor nukleon dia 12, X pula nombor nukleon dia 13. Jadi nombor proton sama, nombor nukleon berbeza. Okay. Kenapa bukan Y dengan Z ke, W dengan Y ke, W dengan Z ke, X dengan Y ke, X dengan Z? Kalau pasangan selain daripada W dengan X, hampa cuba tengok. Nombor proton dia tak sama. Kan? Nombor proton dia tak sama. So, dia confirm lah bukan atom unsur atom yang isotop. Okay. Bagus. Okay. Sila upgrade jawapan kamu ya. Okay. Sekejap. Saya berikan jawapan.
Okay, untuk beberapa murid saya sedang bagi feedback ya. Okay. Okay. Saya tengah bagi feedback untuk mereka yang jawab selain daripada W dengan X. Sebab dia tak perasan tu. Dia tak perasan saya punya penerangan. So saya bagi ya. Okay. Alhamdulillah. Seterusnya anak-anak. Kita nak tengok pula penentuan jisim atom relatif. Kita nak tengok penentuan jisim atom relatif pada isotop. So kita dah kenal isotop tu apa, kita nak tentukan pula jisim atom relatif. Mari kita tengok slide ni. Apa maksud jisim atom relatif? Jisim atom relatif bagi isotop maksud dia ialah maksud dia pula bergantung kepada kelimpahan semula jadi isotop dalam sesuatu sampel. Kita kena hafal ke kelimpahan semula jadi ni? Tak perlu. Kita akan diberikan berapa persen kelimpahan semula jadi ni diberi dalam bentuk persen. So kita akan diberikan data kelimpahan semula jadi isotop tu ya. So apa maksud kelimpahan semula jadi? Kelimpahan semula jadi ialah perastusan isotop yang wujud dalam suatu sampel semula jadi unsur. For example, isotop, kejap ya saya tunjuk kat sini. For example dekat sini, kalau kita jumpa magnesium, 79% daripada magnesium yang kita jumpa tu, jangan jawab lagi slide ni ya, saya nak tunjuk dulu. Okay, 79% daripada magnesium tu adalah magnesium 24, 10% ialah magnesium 25, 11% adalah magnesium 26. So dia bukan pure satu jenis atom magnesium saja, dia adalah campuran 3 isotop magnesium. Magnesium 24, magnesium 25, magnesium 26. So nombor peratus yang saya tunjukkan di situ, itulah nombor kelimpahan semula jadi. Okay, mari kita tengok balik dekat sini ya. Kelimpahan semula jadi ialah peratusan isotop yang wujud dalam suatu sampel semula jadi unsur. So formula dia ada diberikan di sini. Jisim atom relatif adalah jumlah. Okay, lambangnya adalah maksud dia jumlah peratus isotop kali jisim isotop per dengan 100. Okay, kalau confused tak apa, kita cuba jawab pada contoh berikut. Okay ya, kita cuba jawab pada contoh berikut. Cuba kamu jawab pada contoh ni, kita sama-sama discover betul tak kefahaman kita. Okay, so klorin terdiri daripada 2 isotop, Cl35 dengan Cl37, klorin 35 dan klorin 37. Kelimpahan semula jadi Cl35 ialah 75%, kelimpahan semula jadi untuk Cl37 ialah 25%. Hitungkan jisim atom relatif klorin. So jisim atom relatif klorin tu dah ada contoh kat situ, kita nak masukkan nombor apa? Okay, kurungan pertama ialah apa kali apa. Damian jangan tulis dot-dot. Sekarang ni kita bukan macam tadika, kita nak connect the dots nanti gambar apa kan Damian. Cuba Damian masukkan nombor Damian. Okay, masukkan nombor. Okay, good. Ada yang dah figure out. Okay. Kurungan yang pertama kita tulis apa, kurungan yang kedua kita tulis apa. Ya, saya bagi feedback satu persatu ya, personal feedback ya.
Okay, ada beberapa pelajar dia message pada saya kat mana nak dapat nombor GSIM. So nombor GSIM tu adalah nombor nukleon. Okay, GSIM sama dengan nombor nukleon. Alright. Untuk mereka yang saya dah semak, yang saya sedang tengok satu persatu, siapa yang betul tu akan dapatlah, akan dapat feedback lah, okey ke tak okey ke, kan. Alia Sufia, Julia, Alif, Haris, okey. Okey ya, untuk siapa yang ada confusion kan, peratus isotop tu kalau yang the first one, peratus isotop tu yang 75% kan. GSIM tu ambil dari nombor nukleon. Nombor nukleon berapa? Okay. Sorry. Apa yang nampak kat sini nampak kat sana. Cumanya dekat sini nama dia ni teacher dashboard. So nama dekat saya je nampak lah. Dekat dia tak nampak. Tak ada nama. Ini apa ni? Padlet? Padlet. Ni sama. Padlet ni ada dua screen. Online. Sakit mata. Ketumbik. Itulah gatai kan, PKP lama sangat. Lepas tu bila saya end ni, habis session ni, semua nota ni dia automatic email kat budak. So dia boleh tahulah, oh ini dia punya. Tak kisah. Personal email boleh. Tapi kena pakai Google punya account lah. Sebab dia adalah Google Slide punya ni.
dia potong kredit kad USD, di USD. Last time saya start tu 40 USD. Tapi saya share dengan orang. Share dengan orang je. Sebulan. Tapi kita heavy user kan, tak apalah. Semua 10 jam. Tak unlimited. Oh tak, dia sebenarnya tak boleh share, tapi setakat ni sebab bila saya guna, kawan saya tak guna. Tak tahulah, setakat ni taklah, dia tak cakap macam dia tak cakap device lain guna, tak. Oh sorry, saya tengah bagi feedback Okay. Irfan punya cara kiraan ya. Menarik Irfan punya cara kiraan. Cikgu tolong check WhatsApp cikgu. Saya ada WhatsApp. Oh okay, sorry. Oh, okay. Yang ini yang kita belajar hari ni untuk isotop saja. Oh, selain lah cikgu. Kita tak masuk lagi. Yang kamu belajar ni advance dah, next chapter. Bagus. Okay, bagus. Bagus soalan tu. Okay ya. So, calculator saya habis bateri pula. Allah. Okay, tak apa. It's okay. So, Okay, saya melihat secara sekali lalu tadi, sekali lalu tadi most of you dapat buat pengiraan macam ni lah. Okay, so mari kita cuba untuk boron pula ya. Okay, most of you get the gist of it. Mari kita cuba untuk unsur lain pula. Okay, boron pula. Okay, boleh kira tak untuk boron? Okay, let's try one more. Kira jisim atom relatif untuk boron. Dia punya percentage dah lain kan? So boleh cari tak? Boleh apply tak? Okay, tadi ada seorang kalkulator dia habis bateri. So tak apa, tulis dulu apa dia punya susunan nombor dia. Nanti jumlah nanti kita tengok semua orang punya jawapan, okay? Okay, sekejap ya. Saya lihat ada yang dah siap. Haziq Mikhail dah siap. Oh belum lagi. Tak habis lagi. Habiskan. Ingatkan Haziq dah siap. Okay. Teruskan Haziq Mikhail. Bagus. You are on the right track. Okay. So, if you are using computer or you are using your phone, you can use your phone's calculator atau dekat Google Chrome sendiri ada calculator. Okay, tak apa, it's okay. Nanti kita pelan-pelan belajar ya. Siapa guna font warna kuning ni? Ya Allah, dah lah saya pakai spek hitam. Sorry, saya pakai spek hitam, so dia pemandangan saya agak filtered, gelap sikit ya. Tak apa, it's okay. Saya boleh zoom in. Okay. Good. Okay, most of you got it. 19 kurungan yang pertama 19.9 kali 10 tambah 80 kali 80.1 kali 11. Bagus. Okay. So what did you get? Okay. What did you get?
Okay. Saya go through semua jawapannya dan saya bagi feedback. Okay. Okay, siapa yang saya dah bagi feedback tu, give yourself a giant star. Give yourself a giant star because you did such a good job. Okay, you can now count jisim atom relatif untuk isotop. Chemist je boleh buat tau. You are one step closer to become a full-fledged chemist. So give yourself a giant star, okay? Okay. Give yourself a giant star for a job well done. Bagus. Okay. Give yourself a giant star, don't forget. Alright. Give yourself a giant star because some of you struggle to draw the answer using only your finger kan. Nak adjust lagi kan. Okay, saya sangat menghargai usaha kamu tu. Okay, usaha tu yang penting. Okay, antara ciri-ciri orang yang berjaya dalam 21st century learning is consistency. Consistency. Okay, kita selalu tengok yang tengah viral sekarang ni Khairul Amin punya Sambanyet. Kita nampak dia macam asyik apa? Asyik hari-hari sold out kan. Tapi kita tahu kita didedahkan rupanya Khairul Amin tu buat budaya R&D konsisten selama 5 tahun baru dapat kejayaan macam ni. So samalah dengan generasi kamu. Consistency is the key. So sekejap ya. Give yourself a giant star ya. Okay. Okay, sekejap ya. Saya dah sampai ke Alif Amsyah. Alif Amsyah tak habis kira lagi. Okay. Okay. Alif sudah habis kira. Alif F. Alif Fahmi ya. Saya lupa Alif Fahmi. Okay. Give yourself a giant star. Okay, mari kita tengok berapa banyak giant star. Ya Allah. Siap ada giant star straw hat lagi. Dahsyat dia. Apa-apa feedback pun. Belum lagi. Sekejap. On the way. Sekejap ya. Sort by student. Mari kita tengok sort by student. Okay. Alright. Okay. Sebentar. Okay. Okay. So if you got 10.8, kalau dapat 10.801 atau 10.8, betul lah tu jawapan kamu tu. Okay. Okay, Julia, good job. Okay, now for the last part of our isotope discussion, okay, sebentar ya. Okay, so kenapa kita kena kenal penggunaan isotop ni? Sekejap ya, jangan bagi respon lagi, sabar dulu. Isotop ni digunakan dalam banyak bidang-bidang yang berkaitan dengan kehidupan harian atau dalam bidang penyelidikan. Sebagai contoh, dalam bidang perubatan, Cobalt 60 digunakan sebagai radioterapi. Okay, radio sebab radioaktif. Okay, and then ia juga digunakan untuk mensterilkan alat perubatan. Cuba tengok untuk iodin 131 digunakan untuk penyakit thyroid sebab punca penyakit thyroid ni adalah kekurangan iodin. So kita bagi treatment bagi iodin. Selalunya penyakit yang berkaitan dengan kekurangan iodin ni berlaku dekat orang yang tidak ada akses kepada makanan laut. Okay, macam orang asli kan, orang pedalaman, sebab iodin tu dapat dari seafood. Okay, tapi ada juga orang yang mewarisi penyakit thyroid, hyperthyroidism dengan kanser thyroid ni. So iodin 131 ni adalah treatment dia. Pertanian
Kita guna fosforus 32, dalam penjanaan tenaga nuklear kita guna uranium 235, dalam arkeologi kita gunakan teknik carbon dating. Carbon dating untuk menganggar umur bahan artifak dan juga plumbum 210. Dalam bidang industri kita guna hidrogen 3 dan dalam bidang kejuruteraan kita gunakan neutron 24. Ada banyak lagi isotop yang digunakan dalam pelbagai bidang. Ini antara contoh-contohnya. Cuba lihat situasi ini. Untuk Puan Maimunah, dia ada menghidapi kanser tulang. Antara semua isotop yang ada dekat sini, apakah isotop yang boleh digunakan untuk merawat Puan Maimunah? Okey, boleh tak berikan nama? Cuba tengok pada jadual ni, hok mana isotop yang sesuai untuk merawat penyakit Puan Maimunah. Okey, bagus. Ada yang bukan saja memberikan jawapan nama isotop, tapi dia go to the next level, dia bagi tahu reason. Okey, bagus. Okey, ini adalah antara beberapa contoh jawapan. Okey, Okey, Alia, cuba tengok daripada table tu ada banyak jenis isotop. Isotop mana satu guna untuk merawat kanser tulang? Hidrogen ke? Carbon ke, kan? Julia, what is your idea? Do you have any idea? Okay. Okay. Tulis. Okay. I give you 1 more minute. Pilih satu saja. Jawapan dia ada satu jenis isotop saja. Okay. Choose only one. Choose only one. Okey, bagus. Okey, 1 minit dah berakhir. Okey, jawapan dia ialah, ini 2 contoh jawapannya, 2 contoh jawapan serta alasannya. Jawapan dia ialah kobalt 60 sebab isotop ni digunakan untuk rawatan radioterapi. Rawatan ni digunakan untuk bunuh sel kanser tanpa melakukan pembedahan. These 2 example answers are from Aira. Thank you, Aira Kristina. And another one is from Muhammad Hazid Mikhail. Okay, both answers are correct. I'm sure there are other answers yang juga bagus. Okay, if your answer is the same as this, then good for you. You have this. You are thinking in the same wavelength. Bagus. Kobalt 60 ya. Iodine untuk masalah kanser thyroid, the specific kanser thyroid. Puan Maimunah ni kanser tulang. So kobalt 60. Alright. Okay. So anak-anak, basically kita hari ini telah membincangkan, kita dah kenal pasti apakah itu isotop. Nombor 2, kita dah sama-sama belajar macam mana nak kira jisim atom relatif isotop menggunakan maklumat kelimpahan semula jadi. Nombor 2. Nombor 3, kita juga telah lihat overview apakah aplikasi penggunaan isotop dalam pelbagai bidang kehidupan manusia. Ada perubatan, pertanian dan sebagainya. So, do you have any questions? Untuk next ni macam biasa saya ingin memohon refleksi daripada semua orang. Apa yang kamu suka mengenai aktiviti pada hari ini? Saya minta maaf sambil kamu menjawab tadi ramai cikgu lalu lalang, dia tengok cara kamu menjawab tu bagus sangat. Jadi dia jawapan kamu tu menarik minat ramai cikgu kat sini. Bagus. Kamu punya interaksi dan respon tu adalah contoh yang baik kepada kelas-kelas lain. Jadi satu standard. Bagus 4 Atria. Okay. So
apa yang kamu rasa susah dan mungkin kamu perlukan repetition, kamu letakkan dalam what was hard ya, supaya saya akan ambil kira apa yang kamu rasa susah tu dalam kelas yang seterusnya. Okey, kalau perlu pengulangan saya akan ulangkan apa yang ada kat situ. Okey, oh banyak nak ingat. It's okay, it's okay. Okey. Okay. Okay, kalau bagus. Kalau kamu ada confuse, bagi tahu confuse supaya next class nanti kita patah balik sikit, lepas tu baru kita. Okay. Happy birthday. Oh, ini. Tuan-tuan Hana. Okay, Alhamdulillah. Okay, ada yang masih ada kekeliruan position nukleon dengan proton. Okay, saya take note of that. Okay. Okay, so it's already 1:15. Okay, it's already 1:15. Take your time to give it the reflection. Oh, Anis Arisa minta maaf. Minta maaf saya baru baca. Okay, saya take note ya. Mikael dengan Anis Arisa punya predicament. Okay, it's okay. I understand. Tapi sebab kamu dah pernah masuk PEDEC, so PEDEC akan automatic hantar juga kamu punya notes ya. Tapi macam siapa yang memang dari awal tak masuk PEDEC tu, bagi tahu saya supaya saya boleh bagi kamu bagi notes hari ni ya. Sekejap ya. Take your time. Ada 3 orang lagi belum bagi feedback, bagi refleksi. Okay. Ada 3 orang lagi belum bagi. I need your feedback so that I can consider your feedback for the next class. Okay. Okay. Okay, thank you so much. All of you have responded. Ada yang tengah lukis segitiga tu tak apa. Lukis segitiga. Lukis segitiga. Okay, itulah, terima kasih. Thank you for the wishes. Birthday-nya esok sebenarnya. Doakan saya supaya saya kekal sihat dan bersemangat dan dilimpahi idea untuk memberikan khidmat yang terbaik, khidmat pengajaran dan pembelajaran yang terbaik untuk murid-murid saya. So thank you so much for the wishes. Thank you so much for coming today. Adam nak tanya apa-apa ke Adam? Adam Saufi? Adam ready nak cakap thank you. Okay, sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for coming. Thank you cikgu. Thank you, cikgu. Thank you cikgu. Assalamualaikum. Happy birthday cikgu. Waalaikumsalam. Yes, thank you. Bye cikgu. Bye. Happy birthday cikgu. Okay, cikgu. Yeah, thank you. Aduh tiru semua ni. Thank Cikgu, you. cuba tengok jawapan saya cikgu. Kejap. Sat. Jawab, kena tengok jawapan Atas, dia. cikgu, atas sikit. Atas sikit. Sat. Oh, sebab dia dekat. Oh. Ini ke yang Jerman ni ke? Ya cikgu. Oh, okay. Aduh, Jerman pula pagi ni. Pagi pula, petang-petang ni. Cikgu, Ya? latihan kimia tak ada? Buku latihan kimia? Oh, kamu tak dapat lagi ke? Ada dapat semua tapi tak ada buku latihan kimia. Tak ada buku, maknanya untuk buku tulis ke? Buku latihan. Buku tak ada. latihan.
buku, maknanya, sekejap ya, sorry, saya confused. Buku latihan tu buku tulis Untuk ya. tulis. Sekejap nanti saya reply dekat WhatsApp boleh? Oh, okay. Okay. Alright. Thank you so much for asking. Baik cikgu. Okay, yeah. Alamak, sorry saya baru bagi ni. Saya baru boleh bagi feedback. Thank you so much. Dankeschön. Guten Tag. Auf Wiedersehen. Okay, cikgu. Saya tak tahu macam nak pronounce happy birthday dalam Jerman ni, cikgu. Alles Gute. Zum